Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Anda semua bersama dengan saya Sisi Iman dan saya Wani Kerry dalam Road to Success SPM 2020. Wani, hari ini macam semangat. Ya, lagi-lagi kita pakai baju sama. Agak-agaknya kita punya cikgu nanti kadang pakai baju sama tak warna dengan kita. Mestilah kita nak belajar subjek kimia, mesti ada chemistry tu. Dah pandai ya, dah pandai Wani. Tapi Wani hari ini penampilan Wani nampak macam librarian. Dekat sekolah tu. Pelajar SPM cemerlang. Baca buku sehari. Comel ya. Okey, jadi kita tanpa melengahkan masa sebenarnya kita nak jemputlah cikgu kita untuk hari ini. Jom kita panggil Cikgu Hairunisa. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu ni kan nanti saya tersalah lah, rasa macam nak panggil akak saja. Boleh. Ya. Boleh. Tapi betul lah, chemistry tu memang kuat lah. Kita kena coordinate. Betul. Okey, semua kita bersama dengan guru cemerlang kimia ya, yang diberi nama Puan Hairunisa binti Khalid, atau pelajar-pelajar panggil cikgu? Kalau di Maktab Tentera dipanggil Ma'am. Kan bila dengar Maktab Tentera Diraja tu semua anak muridnya lelaki kan? Ya, of course, lelaki. Mesti cikgu garang dengan mereka kan cikgu? Tu kena tanya boy-boy cikgu lah. Okey cikgu, apa kata kita mulakan sesi perkongsian kita hari ini? Cikgu boleh mulakan. Alright, terima kasih Wani dan Sisi. Okey, so kita nak mulakan hari ini. Okey, kita nak pergi pada pengenalan subjek kimia. Sebelum tu cikgu nak tanya Wani dengan Sisi lah. Okey, ambil kimia tak dulu? Ambil. Saya tidak. Saya baru belajar hari itu. Saya rasa macam saya dah tahu serba sedikit. Okey. So kalau macam tu hari ini boleh belajarlah dengan cikgu. Alright. Kita pergi pada format kertas soalan kimia untuk mata pelajaran kimia SPM tahun 2020. So kita ada 3 kertas, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. So kertas 1 kalau kita tengok dekat sini ada ujian objektif yang mengambil masa 1 jam 15 minit dan markah dia 50. Okey, untuk kertas 2 kita ada 2 jam 30 minit iaitu ujian subjektif, structure, struktur dan soalan esei. Kita ada 100 markah kat sini. Dan kertas 3 kita ada 1 jam 30 minit di mana ujian amali bertulis yang membawa 50 markah. So sekarang ni cikgu nak tekankan dalam ketiga-tiga kertas ni kita ada kertas 2 yang membawa 100 markah yang kita nak bincang pada hari ini. Boleh? Banyak kan? Paling banyak. Paling banyak. So kat mana nak dapat markah tu? Boleh? Boleh cikgu. Okey, cikgu teruskan lagi. So untuk kertas 2 sahaja kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Yang mana setiap bahagian tu ada peruntukan markah dia lah. Kalau tengok dekat sini kita ada 60, 20 dan 20 lah untuk bahagian B dan C. So untuk bahagian A kalau tengok kat sini kena jawab semua. Jangan tinggal separuh-separuh ataupun jangan kosongkan. Tu tak nak. Okey, so kita pergi pada soalan B, esei di mana ada 2 pilihan soalan tapi jawab satu sahaja. Bahagian C pun sama, satu sahaja jawab. Okey. Tapi kalau nak jawab lebih boleh tak cikgu? Boleh. Tengok pada peruntukan masa ni. Okey, kalau tengok kat sini kan kita ada kimia kertas 2 bahagian A. So cikgu nak bagi sikitlah tips pengurusan masa. Mesti Wani dengan Sisi dulu masa nak jawab soalan kena tahu juga kan time frame dia kan. Betul. Kan? Kalau tak macam mana? Tiba-tiba jawab tengok-tengok Nanti masa dah habis. Tak cukup. Masa dah habis barulah masa tu nak minta kertas dan sebagainya tak boleh dah. Okey. So kita tengok yang pertama, kita mesti jawab semua soalan untuk bahagian A. Dia ada 6 soalan, so kita jawab semua sekali. And then nombor 2 kita gariskan arahan utama. Apa arahan utama tu? Namakan, tuliskan, nyatakan dan itu maksudnya arahan utamalah. Okey, so jawapan nombor 3 mesti ringkas dan padat. Tulis jawapan pada ruangan yang disediakan dan seterusnya cadangan penggunaan masa 1 jam 30 minit. So kat mana lagi sejam? Kita tengok dekat sini pula. Bahagian B dan bahagian C. So di mana pada bahagian B kita ada 2 pilihan jawapan soalan yang cikgu cakap tadi, pilih salah satu sahaja. And then kita gariskan arahan utama sama juga. Nombor 3 kita rancang jawapan secara sistematik. Mesti sistematik sebab dia merangkumi bahagian-bahagian esei, soalan esei. So contohnya kalau diminta kata nyatakan, huraikan berserta dengan gambar rajah, berserta dengan persamaan kimia, berserta dengan ataupun dia minta kita lukiskan graf. So kita kena pandai. Okey, seterusnya yang keempat cadangan penggunaan
masa. Kalau macam tadi kita dah ambil 1 jam 30 minit. So sejam lagi kita bahagilah untuk bahagian B dan bahagian C. Okey, boleh? Boleh. Alright. So ini ada tips lagi ke arah A. Nak dapat A tak Wani dengan Sisi? Nak A++ lagi cikgu. A kan? Kalau kita tengok daripada atas semua mesti nak A je semua sampailah subjek chemistry kimia kita. Okey, so untuk tips ke arah A ni untuk kertas satu ada 50 markah. So paling minimum kena skor 40 dan ke atas lah. Manakala kertas 2 daripada 100 tu kena dapat 60 markah. Dan kertas 3 kita pergi pada 40 markah dan ke atas. Sebenarnya dia 50 markah. So kita pergi untuk 40 markah dan ke atas. So kita boleh dapat A. Orang kata ni untuk selamat lah kan. Untuk selamat. lock A tu datang Lock. kan. Kita nak lock kan. Bak kata apa tu? Apa Kak Lina Pom-Pom. Kita lock. Okey. Tapi tak apa. Untuk pelajar-pelajar yang berada di luar sana, okey, kalau rasa masih lagi macam kurang ke apa ke, tak apa. Jangan risau. Hari ini cikgu akan bantu. Okey, boleh? Alright. So seterusnya teknik menjawab kimia. Okey, boleh? Boleh. Kita nak pergi pada teknik ini yang paling penting sekali. Boleh? Boleh. Alright, seterusnya. Okey, garis panduan menjawab kertas 2. Cikgu pergi pada kertas 2 dahulu. So pertama sekali adalah rajah dan fungsi. Rajah berfungsi atau tidak berfungsi. Sebab dalam SPM dia minta kita melukis. Melukis. So kalau kat sini cikgu nak tanya Wani dengan Sisi lah. Okey, kalau tengok pada gambar rajah 2 ni, dia nampak sama tapi tak sama sebenarnya. So kat mana yang tak sama tu? Wani rasa dekat saiz je kot cikgu. Dekat saiz. Wani yang sebelah besar sebelah kecil. Okey, Sisi nampak tak? Tak nampak kan? Macam sama. Ayat ni dia ke dalam sikit. Pandai. Dia ke dalam sikit kan? Okey, that's why lah bila kita lukis kan untuk gabus ni kita make sure dia keluar sikit. Sebab apa tahu? Sebab kalau dia masuk ke dalam seolah-olah gabus tu dia longgar, dia masuk. So bila longgar, bila kita buat proses ataupun tidak balas kimia, gas ataupun apa, dia akan terkeluar. So make sure gabus tu dia ketat. That's why bila kita lukis, make sure kita lukis tu keluar. Okey? Kalau boleh keluar. So make sure tak tutuplah salur penghantar ni. Itu tips yang pertama lah bila kita melukis. Okey? Alright. Seterusnya kita nak tengok yang ni, lukisan pada larutan. Okey, kalau kita lukis macam ni saja tak betul. Kita mesti lukis dengan simbol garis putus-putus menunjukkan dia suatu larutan. Kalau kosong macam ni, dia bukan larutan lah. Mungkin dia benda lain lah. Dia tidak melambangkan larutan. Tidak melambangkan. Okey, Okey. seterusnya kita tengok pada ni pula. Sebenarnya banyak gambar ni. Okey kan? menarik, cikgu. Menarik kan? Okey, so kalau kita Banyak tengok gambar. dekat sini, nampak sama tapi tak sama. So bila dah lukis cantik-cantik dalam SPM, tiba-tiba salah. Sebab bila mana kita nak buat tindak balas yang melibatkan penghasilan gas, mestilah gas tu salur penghantar tu dia masuk ke dalam air kapur ni. Sebab apa, kalau kita tutup macam ni, kemungkinan bila gas tu terhasil dia menghasilkan tekanan yang tinggi. Kadang-kadang takut air kapur ni masuk ke dalam tabung didih yang di sebelah sana tu, dia kadang-kadang meletup ke apa dan sebagainya. Okey? So itu yang penting, teknik cara nak melukis. Faham. Okey? Dah faham dah kan? Ya. Okey, ni pun sama. Nampak serupa tapi tak sama. Apa tu? Apa tu? Kat mana yang tak sama? Yang ni tak ada panaskan, yang itu dipanaskan. Pandai. Satu markah untuk Wani. Sisi. Cikgu, saya nampak juga panaskan tu. Saya nak satu markah juga. Okey. Ada lagi soalan nanti. So maksudnya bila kita labelkan, kita kena panaskan. Jangan kita anggap cikgu kita ni tahu apa semua yang kita lukis. Okey? Alright. Seterusnya, okey ni cikgu cakap tadi tu. Labelkan perkataan, panaskan. Okey ni, melukis susunan zarah. Ini antara yang soalan top jugalah yang keluar. Bagaimana kita nak melukis susunan zarah-zarah atom bagi keadaan pepejal, cecair dan gas. Kadang-kadang pelajar ni dia kalau nak lukis tu kadang-kadang dia tak tahu. Kadang-kadang dia lukis kecil-kecil macam tu. Tak semestinya. So kalau tengok pada pepejal, lukisan dia mesti tersusun sangat rapat lah. Padat. Padat. Okey. So yang ni pula cecair. Okey, dia padat tapi dia tidak tersusun. Okey, dan gas ni dia jauh lah maksudnya antara satu sama lain. Cikgu, saya ada soalan. Ya, apa dia? Okey, kalau untuk pepejal tu, kalau kita penuhkan satu kotak tu, perlukah kita penuhkan satu kotak tu? Ataupun boleh jadi macam tu saja? Pandai, soalan Sisi bagus. Itu juga soalan yang ditanyakan oleh pelajar-pelajar ataupun calon-calon SPM kan tahun 2020 ni. So tak semestinya. Tak semestinya kita penuhkan. Okey, kalau tengok kat sini cikgu buat 4x4 kan? 4 atas 4 bawah. So boleh. Susunan dia pun mesti macam bersilang macam tu kan. So okey, tak semestinya penuh. Kadang-kadang budak ataupun calon-calon SPM dia ambil masa yang terlampau lama sebab
nak lukis kecil-kecil Betul. macam tu. No. Okey. Alright. Seterusnya, ni kesilapan pada pemerhatian. Contohnya, kalau kita masak air kat dapur kan, masak air kat dapur, kita tengok macam mana air tu dah masak. Mesti kita tengok dia macam mendidih kan. Itu pemerhatian kita tengok dengan mata kita. So samalah juga dengan tindak balas kimia. Pemerhatian. Ini antara cikgu senaraikan pemerhatian-pemerhatian yang selalu salah. Dia betul tapi kadang dia term tu tak kena. Okey, contohnya macam ni larutan jernih, sepatutnya larutan tu tidak berwarna. Itu term, itu panggil orang kata bahasa-bahasa kimia gitu. Nak ada chemistry dengan cikgu kena tahulah bahasa kita kan. Kalau bercinta pun ada bahasa cinta dia kan. Okey, so seterusnya jarum emitter bergerak. Bukan jarum emitter bergerak, jarum emitter terpesong. Ada yang jawab, cikgu voltmeter bergerak. Voltmeter yang bergerak. Dia jarum tu yang bergerak. Kan? Kesian kan kadang calon-calon ni dia tak nampak. Murid-murid ni tak nampak. Oh, cikgu macam ni rupanya. Kan? Betul. Seterusnya, warna ungu hilang ataupun dilunturkan. Tak boleh. Term tu tak boleh guna. So dia kena warna ungu dinyah warnakan. Dan menjadi tidak berwarna atau menjadi tidak berwarna. Itu term dia lah, tak boleh. Kan? Kesian kan maksudnya. Kadang-kadang kita rasa macam maksud dia macam lebih kurang sama tapi sebenarnya tak boleh macam tu. Itulah keistimewaan kimia. Lain daripada yang lain. Okey. So hasil tindak balas elektrolisis di katot selalunya jawapan daripada calon mendakkan perang. Mendakkan tu salah. Dia tak boleh mendakkan tu untuk topik garam dah selalunya. So dia selalunya apa? Enapan ataupun pepejal. Dia tulis dah perang tu dah betul. Seterusnya, kadar tindak balas cepat tak boleh. Tak boleh term cepat tu tak boleh untuk kadar. Okey, dia kena kadar tindak balas tu tinggi. Macam mana? Pelajar-pelajar dah dapat dah? Kan? Okey, seterusnya. Okey, ni ada sikit lagi lah. Okey, larutan kuprum 2 sulfat bertukar tidak berwarna. Dia tak boleh. Dia kena bagi tahu warna sebelum. Biru kepada tidak berwarna. Dekat sini dia tak nyatakan betul? Ya. So tak boleh. Dia kena sebelum dan selepas perubahan. Baik. Okey, seterusnya elektrolisis zinc di anode terkakis. Terkakis tak boleh. Term tu tak boleh. Okey, so kita guna elektrod zinc di anode menipis. Faham. Kan? Yang akhir sekali gas oksigen dibebaskan. Untuk pemerhatian kita tak boleh bagi nama. Kita kena bagi apa yang kita nampak, pemerhatian kita. So jawapan dia gelembung-gelembung gas tidak berwarna terbebas. Okey, next. Okey, definisi dalam kimia. Kita tengok definisi. Okey. So untuk definisi ni dia mesti ada 2 tau. Maksudnya orang kata kunci dia maksud dia mesti ada subjek dan huraian. Contohnya cikgu tanya, apakah maksud formula empirik? Formula empirik tu apa subjek dia? Formula empirik. Apa huraian dia? Huraian dia adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas bagi setiap atom dalam sebatian itu. Maksudnya kena tahu subjek dan huraian. Boleh? Alright. So seterusnya kita ada lagi lah asid kuat, tindak balas redox dan isotop. Ada banyak sebenarnya definisi ni. Okey, so kita kena bagi jawapan tu kena lengkap. Okey, pastikan dia lengkap. Okey, boleh? Boleh. Okey, seterusnya teknik menjawab dalam topik garam. Kita tengok ni. Garam ni merupakan satu topik yang agak orang kata kena bagi perhatian. Okey, kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia topik garam dia macam cikgu boleh tak ajar saya balik dan sebagainya kan, sebab dia memang kena bagi perhatian sebab dalam topik ni dia ada ujian pengesahan anion. Nak uji sah ke tak sah ion tu. So macam mana prosedur dia kita mesti ada prosedur, pemerhatian dan kesimpulan ataupun kita panggil ringkasan dia POC. POC, kalau kita boleh berikan nama kepada POC tu apa? Cikgu. P itu adalah prosedur. Okey, prosedur. So prosedur dia. O tu Observation. Good. Observation. Dan yang ketiga kita ada kesimpulan. Yes. Conclusion. So mesti ingatlah POC. Boleh ingatlah. Okey. Seterusnya persamaan kimia. Okey, last lah ni kita pergi pada persamaan kimia di mana bila kita nak tentukan persamaan kimia pastikan kita tahu formula kimia bagi bahan tindak balas dan hasil tindak balas serta yang kedua persamaan kimia tu mesti seimbang. Wah, itu dia. Kalau kita tengok cikgu ni kan rasa macam terpukau dengan rasa macam tertarik untuk dengar lagi cikgu. Tertarik menarik, korang dua memang menawan. Cantik menarik, kau memang dembong. Jadi selepas ini kita akan masih lagi bersama dengan Cikgu Nisa. Tetapi sekarang ni kita nak rehat sebentar. Betul, cikgu. Kita jumpa selepas ini. Kembali lagi
lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Carey dan juga saya Sisi Iman. Dalam pada kita tengah nak belajar-belajar ni kan bersama dengan Cikgu Nisa, kita nak ingat juga nak ingatkan kepada anda semualah yang di rumah tu tak perlu keluar rumah lah kan. Agaknya sebab sekarang ni kita tahu virus COVID-19 tu masih ada ya. Jadi apa-apa pun kalau nak keluar kita kena pakai pelitup muka selalu. Kena sanitize tangan selalu dan sentiasa menjaga penjarakan sosial. Okey, kita nak kembali kepada sesi perkongsian kita bersama dengan Cikgu Nisa. Sekarang ini kita ke tips menjawab bahagian C ya Cikgu? Ya, kita nak pergi pada tips menjawab bahagian C. Sebab pada soalan kertas 2 kita ada bahagian B dan bahagian C untuk esei. So, Cikgu suka untuk kita pergi pada bahagian C. Di mana pada bahagian C kita ada perancangan eksperimen. Okey, so kita kena tengok pada soalan tu kadang-kadang dia minta kita huraikan eksperimen itu. Depends pada soalan lah. Okey, so teknik yang kita nak gunakan di sini adalah teknik ABC, okey, di mana pertama sekali kita kena kenal pasti eksperimen tu eksperimen apa. Kita ada banyak eksperimen. Okey, kalau masih ingat tak lagi Sisi, eksperimen apa? Eksperimen. Tak apa. Tak boleh cakap. Cikgu bagi tahu idea tu. Okey. Tak apa. Cikgu tahu Sisi ingat. Okey, so itu lagi yang pertama contohlah kan berkaitan dengan topik kadar tindak balas. So kita kena tahulah kena pasti eksperimen apa. Okey, contohnya cikgu bagi tadi kadar tindak balas. And then kedua kenali bahan dan alat radas. Bahan dan alat radas kita kena tahulah bahan tu apa, alat radas tu apa. Alat radas tu macam apa? Kelalangkun, bika, burette dan sebagainya lah. Bahan tu merujuk kepada asid, kandungan asid berapa, kepekatan, isi padu dan sebagainya lah. Okey, so kita tengok pada penggunaan kepekatan dan isi padu yang tepat. Kita kena bagi. Dan seterusnya yang keempat, susunan kaedah yang betul. Nak buat apa dulu? Timbang dulu ke? Sukat dulu ke? Dan macam-macam lah. Okey, ni antaranya satu contoh lah langkah menulis prosedur di mana A, B dan C. Apa tu? ABC. Action, bahan, container. Ada di situ. Bagus. Okey, so yang pertama, okey, calon mesti sukat. Sukat berapa nak sukat? Kena mention anggaran dia 25 hingga 100 cm padu, larutan natrium thiosulfat dengan kepekatan berapa? Tu kata tadi, kepekatan kena bagi. So dia bagi dalam julat ni lah, so boleh guna antaranya lah. So kalau cikgu kata cikgu nak guna 0.1, so 0.1 mol DM padu. Kena sebut. So apa yang A tu? Sukat, action. So bahan kita natrium thiosulfat. Okey, bagi tahu kepekatan dan isi padu berapa, dan kontainer kita nak sukat nak tuang ke mana? Tuangkan ke dalam kelalangkun. Dah ada kelalangkun. Maksudnya dalam satu ayat tu kita tahu apa action kita, bahan kita dan kontainer kita. Dan seterusnya kita tengok kat sini ikut prosedur dia. Letakkan kelalangkun di atas kertas putih yang bertanda X, catatkan suhu larutan, sukat dan sebagainya. So mulakan jam randik sehinggalah akhir sekali ulang eksperimen ini. Ulang eksperimen apa? Langkah ke berapa? 1 hingga 8. Okey, dengan memanaskannya larutan natrium thiosulfat pada suhu sekian-sekian lah, 30, 40 dan seterusnya. Ini adalah antara contoh jawapan dalam huraian eksperimen. So kalau kalau eksperimen tu kata huraian eksperimen berserta dengan persamaan kimia, berserta dengan pemerhatian, so kita tulis. Macam cikgu ajar tadilah, pemerhatian macam mana yang di awal tadi. Okey, ada soalan apa Sisi? Cikgu, sebab saya ni ada bluetooth yang kuat dengan murid-murid di luar sana. Jadi nak tanyalah, sebab cikgu letakkan 25 ke 100 cm padu tu dalam kurungan. Kalau murid-murid kita tulis tak ada kurungan, dia betul ke tidak? Oh, kurungan tu sebenarnya Sisi, dia merujuk kepada anggaran. Nilai berapa yang kita nak masukkan, antara 25 hingga ke 100 cm padu. So boleh guna anggaran tu antara berapa? Katalah cikgu nak guna 50 cm padu. So boleh. So kita tengoklah masukkan ke mana kelalangkun. Okey, boleh? Boleh. Seterusnya kita pergi pula pada kesilapan dalam penulisan jawapan. Jawapan tu dah betul dah tapi salah. Sayang, markah tu hilang. Jawapan betul tapi dah salah. Maksudnya cara ke cikgu? Tu rahsia. Nak tahu rahsia? Okey, nak tahu. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, yang pertama, kesilapan pelajar. Soalan minta kita namakan bahan itu. Tetapi apa yang pelajar buat? Cuba tengok dekat sini. Dia bagi simbol. Jawapan sebenarnya adalah neon yang membawa, maksudnya namakan satu unsur lain mempunyai kestabilan yang sama seperti argon. So dia minta nama. So make sure nama lah.
Even tu cikgu cakap benda yang sama, neon tu tak salah tapi dia bagi simbol. So dia tak memahami apa kata tugas yang diperlukan di sinilah. Okey, so ada contoh lagi. So namakan semua ion yang hadir dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, tapi dia tak namakan, dia bagi simbol. Simbol lagi. Simbol lagi. So kita kena namakan. Kan? Sayanglah dia tahu jawapan tapi dia tak letak dalam bentuk namakan. So ini pun sama, yang seterusnya namakan 2 zarah subatom. So dia bagi atom dan molekul, itu salah lah. Tapi yang ni betul, proton dengan neutron, tapi dia bagi simbol. So nampak tak kesalahan-kesalahan kecil ni yang membuatkan rugilah, sayang markah. Cikgu, jadi kalau macam soalan nak tanya tentang simbol, bagaimana rupa bentuk soalan itu? Maksudnya dia akan tanya, tuliskan simbol. Direct simbol begitu. So kena alert, pelajar-pelajar di luar sana kena alert pasal benda ni. Okey, formula macam yang Wani cakap tadi tu. Formula. Tuliskan formula kimia. Okey, formula. Dia buat dah betul formula tu, tetapi formula yang diberikan salah. BR, contohnya bromin ni kan. BR2. R tu sepatutnya huruf kecil, simbol bagi bromin, unsur bromin tu. Okey, so kenalah ikut simbol yang betul. Oksigen. O tu duk bernafas hari-hari, sedut oksigen, sedut-sedut, tapi tak tahu formula oksigen. Tu yang nak kena pulah telinga tu. Okey. Kadang-kadang cakap KL tak faham, cakap orang Kedah pun dia tak faham. Tak tahu nak cakap bahasa apa. Itu dia faham. Kan? Okey. So sama juga, ini antaranya lah. H2SO4 ni adalah simbol bagi asid. Make sure kena pandai, kena betul. Okey? Boleh? Ingat tu. Okey, next kita ada tuliskan formula ion. Macam biasa juga tadi, kita ada formula ion, tetapi dia bagi apa yang terdapat dalam pelambum 2 nitrat. Okey, ni formula ion. Pelambum 2 nitrat, ni ion yang betul. Tetapi kalau kita tengok dekat sini, salah. Apa kesalahan dia? Dia bukan bagi formula ion, dia bagi formula kimia. Okey, formula kimia pun bagi pun salah. Okey? Okey, ni formula kimia. Kalau you bagi formula ion, salah. Nampak macam sama tapi tak serupa. Tak serupa ya. Betul cikgu. Okey, nak belajar lagi? Nak. Nak tahu tips lagi? Okey, next. Macam ni. Okey, kita ada keadaan bahan iaitu gas, cecair, pepejal. So kena tahulah. So jenis zarah, kadang-kadang pelajar tertukar jenis zarah dengan bahan. Okey, so kalau tengok dekat sini, jenis zarah adalah atom, molekul dan ion. So kena tahulah term-term tu, jangan tertukar. Okey. Ini cikgu nak tunjuk antara kesalahan bagi jawapan yang tidak tepat dengan jawapan yang tepat. Sayanglah, dah tulis, dah belajar dah 2 tahun kimia ni, tiba-tiba bila jawab dalam exam tertinggal satu je perkataan, tak dapat markah. Sayang kan? Tinggal satu je. Kalau satu saja pun tertinggal macam ni kan, natrium. Okey, natrium menderma 1 elektron. Dia kena letak perkataan atom. Zarah dia, zarah apa? Atom ke molekul ke ion? So dia atom. Macam ni, tambahkan argentum nitrat. Dalam keadaan apa nak tambah? Adakah dia pepejal? So dia larutan. Tertinggal satu perkataan pun boleh jadi. Ingat tak? salah. Kita kena ada chemistry dengan kimia. Bahasa tu kena tahu, bahasa kimia kita. Okey. So tambahkan kalium manganat. Apa yang dia tertinggal? Larutan. Larutan, pandai. So seterusnya pelanggaran di antara zinc, ni topik kadar tindak balas, dan asid hidroklorik. Apa dia tertinggal? Zinc tu dalam keadaan apa? Atom. Okey, manakala hidrogen ion tu dia mesti dalam keadaan ion, tak boleh sebut asid hidroklorik. Okey, rasa-rasa dah boleh dapat A tak ni? Mungkinlah cikgu esok kami cuba jawab, boleh kot. InsyaAllah. So kalau yang menonton kita waktu ini, so kongsi-kongsikanlah jawapan dan tips yang cikgu bagi ni. Bukannya susah pun. Okey? So kita ada satu lagi yang tips cikgu nak bagi. Bila kita buat pengiraan, dah buat ni susah, tekan kalkulator kan. Susah dah buat dah ni. Tiba-tiba masuk dekat jawapan akhir, tertinggal unit. Jawapan akhir tanpa unit. Itulah kesilapan pelajar. Unit tertinggal, tak ada markah. So salah lah. Okey. Ataupun dia bagi unit tapi unit salah. Dia nak GSIM tapi dia bagi 2.4 cm padu. Dia bagi larutan. Sayang.
Kan? Ya, betul. Pesan sikit Wani dengan Sisi dekat pelajar-pelajar kat luar tu. Jangan buat macam ni. Itulah dia. Kalau anda semua dapat saksikan Cikgu Nisa ni bagus sebab apa? Dia tunjukkan apa kesilapan yang lazim dilakukan oleh pelajar. Jadi kalau ada yang terasa tu macam, alamak, cikgu ni macam tahu je aku suruh buat salah yang macam ni. Maksudnya lebih bagus sebab kita dapat perbaiki kesilapan kita sebelum masuk dewan peperiksaan. Baik salah sekarang daripada salah kemudian. Okey, next, menentukan formula empirik. Okey, menentukan formula empirik ni selalunya dia minta kita buat langkah pengiraan lah. So bila suruh buat langkah pengiraan, kalau nak bagi cemerlang student tu, buatlah jadual tersusun cantik macam cikgu buat ni. Okey, masukkan dulu unsur apa yang dia ditanya. Okey, kupra mesti nak balas dengan siapa? Klorin. So pastikan formula bagi kupra dan klorin tadi betul. Okey, lepas tu masukkan nilai jisim, letakkan simbol gram dekat sini. Okey, so tak payahlah gram kan. So letak sekali je. And then step kedua cari bilangan mol, and then kita buat nisbah mol dan akhir sekali kita dapat nisbah mol terika. Kalau kita buat bentuk jadual macam ni kan senang tersusun. Cikgu tengok pun senyum je, orang kata apa? Sejuk rasa kan. Okey, so barulah dapat formula empirik yang betul. Okey. So macam mana rasa pelajar-pelajar dekat rumah sekarang ni? Okey ke tak okey? Kan? Okey, cikgu. Saya jawab kan. Bagus Sisi. Okey, so itu antara tips lah yang cikgu nak bagi untuk semualah. Okey, so cikgu harap semua sekali ingat balik apa yang cikgu ajar daripada awal tadi. Bukan senang untuk kita nak senang. Kena berusaha. Okey, kita masih ada masa lagi ni. Okey, tapi nak tanya jugalah. Macam untuk soalan menentukan formula empirik ni, selain jadual, agak-agaknya ada ke cara lain untuk jawab? Sebenarnya boleh je jawab biasa tanpa jadual ni, tapi seeloknya kita buat jadual. Sebab apa? Sebab dia pengiraan tu ada berapa step kat situ kan. So kalau kita tak buat jadual, dia macam berterabur lah jawapan tu. Tapi kita cikgu ni masih lagi akan mencari jawapan-jawapan pelajar tu lah. Sehingga jawapan akhir dia sebab soalan minta formula empirik. Tak apa, kita memudahkan cikgu lah bila kita jawab dalam jadual macam ni kan. Betul. Memang digalakkanlah buat macam ni. Betul. Okey. So seterusnya kita ada contoh soalan berbentuk kebat. Kalau nak tahu contoh soalan berbentuk kebat, kita tunggu selepas ini sebab cikgu ada banyak lagi tips nak bagi pada semua. Boleh tak? Cikgu, lazimnya kan soalan-soalan sebegitu sebenarnya berapa markah? Memang satu markah ke macam mana? Dia depends. Kertas dua ni dia ada ke satu markah, ada dua markah, ada tiga markah. Cikgu, kalau tertinggal satu perkataan tu, takkanlah tak dapat setengah markah ke? Markah ke? Effort murid-murid tu cikgu sangat berharga cikgu. No. Chemistry tetap chemistry. Kimia dia tak ada setengah markah. Okey, salah je tak ada markah. So kita tak naklah semuanya apa orang kata, kita ada masa lagi untuk kita revise balik. Tadi cikgu cakap definisi, pemerhatian. Cikgu dah bagi dah tips-tips semua ni. So kalau boleh kita bincang dengan kawan, buat study group. Okey, ataupun sekarang ni masa PKP tak boleh kan? Tekan je online. Google Meet boleh dan sebagainya. Okey, Microsoft Teams boleh, semua boleh untuk kita belajar. Alright. Jadi itulah dia antara teknik-teknik yang penting untuk menjawab kimia kertas 2, kerana kertas ini mempunyai 100 markah secara keseluruhannya dan memang kena gunakan segala input yang diberikanlah untuk skor kertas ini. Jadi kita nak tahu juga contoh soalan berbentuk kebat, tapi kita nak berehat seketika. Jom kita minum air dulu. Air apa ni kali ni? Air kalau ungu warna air keladi lah. Tak apalah, nak naga lah, air naga. Air naga? Buah naga. Buah naga. Okey, boleh lah. Air naga lain. Okey, jom kita berehat dulu. Selamat bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020. Wani, macam kita pergi rehat tadi kan. Kita nak ingatkan jugalah kepada murid-murid di luar sana. Kan kena pergi sekolah juga. Ya, betul. Tetapi bila nak pergi rehat tu rasanya memang kita rehat dalam kelas juga kan. Tapi kenalah jaga penjarakan fizikal itu kan. Bila nak balik semua memang kena jaga ya. Betul. Dan waktu rehat tu ambil peluang untuk cuci tangan setiap masa. Okey? Alright. Jom kita sambung dengan contoh soalan
berbentuk kebat yang cikgu kata ada banyak yang perlu dikongsikan hari ini kan cikgu? Betul tu Wani. So soalan berbentuk kebat ni adalah salah satu soalan yang orang kata apa bukan rutin. Okey, bukan rutin. Maksudnya kebat ni dia more kepada soalan-soalan non rutin di luar kehidupan harian kita. Apa yang kita buat di dalam kehidupan aktiviti seharian kita, kita kaitkan dengan kimia, chemistry. Okey, sebab sebenarnya apa yang kita buat ni sebenarnya adalah melalui proses-proses kimia. Contohnya, suka makan aiskrim tak? Suka. Kalau kita makan aiskrim tengah panas kan, kalau kita biarkan, apa yang berlaku pada aiskrim tu? Cair. Aiskrim tu cair kan? Itu salah satu proses kimia lah. Maksudnya dia melebur. Okey, daripada pepecah kepada cecair. Itu antara yang kehidupan harian kita lah. So kalau tengok pada soalan kebat ni, okey, kalau tengok pada soalan yang pertama. So ini adalah salah satu contoh soalan okey yang ada unsur kebat di mana dikaitkan dengan kehidupan harian kita. Soalan non rutin. Maksudnya bukan soalan biasa-biasa yang selalu keluar mengikut tajuk dan sebagainya kan. So semasa perlawanan bola sepak, seorang pemain mendapati kakinya bengkak. Main tengok-tengok jatuh, kaki bengkak. So kerana apa? Berlanggar dengan pemain lawan. So apa yang berlaku? Kaki dia nampak ni bengkak kan. So apa yang kita nak buat sebagai seorang pelajar yang belajar kimia ni, apa kita nak aplikasikan? Macam mana kita nak lahirkan ataupun nak cetuskan pemikiran kreatif dan kritis tu? Bagaimana? Biasa kan, Wani dengan Sisi kalau kita bengkak, kita letak apa? Selalunya letak ais dekat bengkak tu lah. Betul. So, kita guna dalam topik termokimia di mana sebagai seorang pelajar kimia, cadangkan kaedah lain okey untuk membantu pemain itu. Okey, so cadangkan tu iaitu apa? Letakkan ais ataupun pack sejuk pada kawasan yang bengkak. So seterusnya dia kata terangkan pula bagaimana kaedah yang kita pilih tadi dapat membantu pemain itu kerana bagi menyerap haba dari kawasan yang bengkak tu. So dan seterusnya menghalang salur darah kita daripada membengkak dan memperlahankan aliran darah. So bila kita jatuh pun semua, salur darah kita tu akan mengembang. So cepat-cepat kita letak pack sejuk ataupun mak ayah kita selalu kata tuam dengan ais kan. So untuk ada reason dia kat situ. Alasan dia. Okey. So kita tengok kat sini ada 3 poin so kita boleh dapat. Okey, seterusnya ada lagi soalan seterusnya iaitu ikatan kimia yang mana dia melibatkan soalan SPM tahun 2016 soalan nombor 4. Okey, antaranya sebatian X juga digunakan sebagai bahan utama dalam penghasilan aseton. Aseton. Okey. So Rajak 4.2 menunjukkan seorang wanita yang sedang menanggalkan varnis kuku. Nak keluarkan pewarna kan? Kuku. So bagaimana? So kita nak aplikasikan konsep apa yang kita duk belajar dalam kimia tu? Okey, so kita guna so berdasarkan Rajah 4.2 terangkan mengapa aseton sesuai digunakan untuk menanggalkan varnis kuku. Kenapa tu? Kerana varnis kuku tu sendiri ialah sebatian covalent. Sebatian covalent. Dalam bahasa Inggeris ni kita kata covalent compound. Covalent compound. Kita ada 2 jenis sebatian, sebatian ionik dan sebatian covalent. So varnis kuku ni merupakan sebatian covalent di mana tindak balasu berlaku di antara bukan logam dan bukan logam. Okey, so apa yang berlaku? Ia boleh melarut dalam pelarut organik iaitu aseton. Okey, varnis kuku tu adalah sebatian covalent. So kalau kita larutkan dalam air, tak boleh. Kita nak guna air nak buang, tak boleh. Tak boleh. Okey, sebab sebatian covalent dia tidak larut dalam air. Dia larut dalam pelarut organik. Siapa pelarut organik kita tadi? Okey, so ia boleh melarut dalam pelarut organik iaitu aseton. Maksudnya kita apply. Maksudnya, cikgu kenapa pewarna merah tak boleh nak tanggal dengan air? Ada sebab. Okey, itu salah satu. Balik ni saya nak check lah dekat botol tu ada tak aseton. Ada kan, boleh tengok. Okey, so kita salah satulah kita boleh belajar dalam kimia ni. Okey, so seterusnya ada lagi. Contoh topik kadar. Nampak sate lapar lah. Mana? Biasa tak dengan perangai anak-anak murid yang sebegini? Sangat terbiasa. Okay. Kadang-kadang mem belanja kita orang makan boleh. Seronok dapat mem macam ni. Okey, tak salah kita nak belanja anak-anak murid kita kan. Kita orang pun bagus. Okey, disiplin, bagus bila bagi kerja buat dan sebagainya. So, kita pun sebagai guru happy kan. Okey, so kalau tengok pada topik kadar tindak balas ini pada tahun SPM 2018, soalan nombor 1. Okey, dia tanya Rajah 1.2 menunjukkan 2 situasi memanggang 500 gram daging. Kita boleh tengok kan kat sini saiz dia bagi satu situasi A, satu situasi B. Apa yang kita boleh nampak kat sini Wani dengan Sisi?
Kalau sate tu dia kecil-kecil. Dia dah dibahagi-bahagikan. Dia dipotong kecil-kecil. Manakala situasi B ni dagingnya seketul gitu. Betul. Tak boleh kan? So macam mana kita nak masak? Mana yang akan masak dengan lebih cepat? Sate. Situasi A. Pandai. Situasi A akan masak dengan lebih cepat. Kenapa? Okey, mari kita tengok. Okey, dia kaitkan dengan topik kada tindak balas. Dalam situasi manakah daging akan masak dengan lebih cepat? So jawapan Wani dengan Sisi tadi dah betul, dapat satu markah. Okey, daging akan masak dengan lebih cepat pada situasi A berbanding situasi B. So, kenapa? Ini kerana jumlah luas permukaan daging dalam situasi A lebih besar berbanding dengan Situasi B. Bila saiz tu kecil, luas permukaan tu besar. Berbanding daging yang besar tadi, luas permukaan dia kecil. Sebab tu bila kita masak, kita potong kat tengah tu masih merah lagi. Sebab dia punya dia masak kat luar je, kat dalam tak. Betul. Okey, so kita konsep guna kadar tindak balas kat situ. Boleh? So jadi daging pada situasi A menyerap lebih banyak haba berbanding dengan situasi B. Pandai. Okey? Tak susah pun belajar kimia sebab benda ni semua ada dalam kehidupan harian kita. Ya, lepas ni kalau kita nak masak daging kat rumah tak masak lagi kan, mak kita tak masak, kita cakap ni sebenarnya sebab permukaan dia tu kecil, sebab tu daging tu masak lambat. Cakap dekat mak macam tu. Nampak cakap dengan mak, saiz daging tu besar, perkataan jumlah kena ada. Jumlah luas permukaan. Itu dia. Okey, boleh. Selain daripada contoh daging tadi, kita boleh buat contoh apa lagi? Kalau tengok kan, nak masak kalau kita nak goreng kari pap, inti kari pap tu, cikgu ada juga buat video mudahnya sains di rumah. Masa PKP hari tu kan, duduk saja kat rumah kan rasa terpanggil nak buat aktiviti. Kan mudahnya sains di rumah. Boleh tengok video-video yang Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan ada menganjurkan video program mudahnya sains di rumah di mana daging ubi kentang. Okey, cikgu potong dia dengan halus. Maksudnya potong kecil. Berbanding kalau yang besar tu dia lambat masak. Tak sabar nak makan ni, cuti-cuti PKP lapar kan. So kita pun rebuslah yang kecil. So kalau kita tengok dekat sini, boleh nampak yang saiz kecil tu cepat masak. Cepat empuk lah orang kata. Betul tak? Saya nak tanya, kari pap tu kari pap kentang daging ke ayam? Sisi nak apa? Okey, boleh. Maksudnya kita letak banyak-banyak, letak dalam frozen. Buat banyak-banyak lebih sikit, bawa pergi sekolah kongsi dengan kawan-kawan dan sebagainya. Sedap kan? So kita aplikasikan, tak susah pun. Okey, next. Kita tengok soalan yang seterusnya. Ini soalan berkenaan acid base. Okey, soalan daripada Sekolah Berasrama Penuh SBP tahun 2020 tahun ni. Okey. So soalan dia nombor 5. Okey, so soalan dia tanya apa? Seorang pelajar dengan tidak sengaja tertumpahkan asid pekat di atas lantai mal. So Rajah 5 menunjukkan keadaan lantai tersebut. Kalau tengok dekat sini, okey, ni antara celahan jubin tu. Kan ada warna putih kan celahan jubin kita tu? Okey, so itu adalah apa sebenarnya? Limestone ataupun bahasa Melayu dia panggil batu kapur. So batu kapur bila asid pekat tertumpah, apa yang berlaku? Ada penghakisan. Kita tak panggil hakisan. Maksudnya ada apa tu? Nampak tak pemerhatian dia? Gelembung gas. Percubaan saya untuk menampakkan diri saya bijak. Tak apa. Yang penting ada cubaan kan? Ya, betul. Okey, tak salah mencuba. Kadang-kadang mencuba ni, cikgu di saat sekarang ni, cikgu boleh membantulah. Okey, jangan lupa. Okey, kalau kat sekolah tu, ataupun PDPR di rumah, jangan risau. Cikgu-cikgu akan membantu sebenarnya. Betul. Okey. So, kalau tengok dekat sini, bila asid pekat tertumpah, ada gelembung gas. Lepas tu student kena fikirlah, pelajar kena fikir, kenapa tiba-tiba ada gelembung gas? Topik apa? Acid base. So kalau tengok dekat sini, okey, terangkan tindak balas yang berlaku. Apa yang berlaku? Okey, celahan jubin tu kalau tengok itu adalah sebenarnya batu kapur. Okey, ataupun dalam bahasa kita ni, bahasa kimia dipanggil kalsium karbonat. Kalsium karbonat sebenarnya boleh bertindak balas dengan asid pekat tadi. Okey, hasil dia apa? Kalau asid tindak balas dengan kalsium karbonat, hasil dia adalah garam, karbon dioksida dan air. So gelembung gas tadi tu adalah gas apa? Karbon dioksida. So gas karbon dioksida tadi telah terbebas sebab ada tindak balas asid pekat tu. Betul tak? So contohnya lagi banyak sebenarnya. Okey, asid ni sebenarnya boleh bertindak balas dengan contoh lagi kalsium karbonat. Cikgu boleh bagi kulit kerang.
Kulit kerang, kulit telur. Kalau kita tindak balaskan dia dengan asid ataupun kita ambil kat rumah, senang je. Mudahnya sains di rumah kan. Kita ambil cuka, kita masukkan kulit telur, apa yang berlaku? Nampak ada bubble gas keluar. Nak cubalah nanti. Menarik, cuba. Okey. So dekat situ kita dapat bina. Orang kata apa, walaupun tak dapat buat eksperimen kat sekolah di makmal, kita boleh buat di rumah. Ya, betul. Okey, tak salah mencuba kan? Okey, seterusnya, so kita nak pergi pada topik nak lulus. Nak lulus tak? Nah. Okey, kalau nak lulus, kita kena fokus daripada sekarang. Topik mana yang kita nak belajar? Fokus. Okey, so antaranya adalah untuk tingkatan 4, cikgu bawakan 3 topik ni. Kita ada 9 topik semua sekali, 9. So kita belajar 3 topik untuk kita, orang kata apa, sekurang-kurangnya. Kita ada kekuatan dekat topik-topik inilah. So antaranya adalah struktur atom, jadual berkala, ikatan kimia. Yang kita belajar tadi, ikatan kimia tadi. Ya, betul. So kenapa nak belajar struktur atom, cikgu? Sebab dia adalah konsep asas dalam kimia, atom. Betul. Kalau tak kenal atom, macam mana nak kenal benda lain kan? So atom. Maksudnya dalam topik struktur atom tu kita ada isotop, bagaimana nak susun elektron, susunan elektron, siapakah sub-sub atom, zarah-zarah sub-atom dalam suatu atom. Siapakah zarah-zarahnya? Okey, kita tahu dalam suatu atom, terutama dalam nukleus tu sendiri kita ada apa? Proton, proton, neutron. Dalam nukleus, dan dikelilingi dia tu adalah, di sekeliling dia kita ada elektron. Betul. Pandai. Cubaan tu mengena. Okey, so itu antara konsep asal lah, struktur atom. Banyak kat situ. So kita boleh tengoklah. Boleh? Seterusnya kita ada jadual berkala dan kita ada ikatan kimia. Jadual berkala tak susah. Okey, ingat 20 unsur dalam jadual berkala tu, kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18. Itu antara yang ditanyalah. So seterusnya ikatan kimia, dan tingkatan 4 dan 5 kita ada kadar tindak balas. Macam tadi itulah. Okey, dan seterusnya sebatian karbon. So nak lulus, konsep ni kena pegang ataupun topik-topik ni kena pegang. Alright, over to you. Alright. Ini topik untuk lulus. Jadi kalau nak tahu teknik nak lulus lagi daripada Cikgu Nisa kita hari ini, apa kata kita berehat dulu? Kita nak pergi buat air dululah, buat air sirap lepas ni ke? Macam akak tadi dah kata air apa tadi? Air keladi tak Bukan. Air naga. Air naga, okey. Masih lagi minum air tu ke? Kita tukar air lain pula, air jus oren untuk bagi semangat sikit kan? Ya, kita nak buat pun kita kena physical distancing. Ya, betul. Jadi kita jumpa selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kembali lagi dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya, Wani Carey. Dan juga saya Sisi Iman yang baru lepas makan burger. Walaupun Wani ajak minum air buah naga. Okey, tapi yang penting kita tetap jaga penjarakan sosial ya. Walaupun akak nak pergi makan burger ke, nak buat apa ke, kita tetap jaga diri kita sendiri. Okey, cikgu, kita nak sambung persiapan akhir murid SPM. Okey, persiapan akhir murid untuk calon-calon CJ Pelajaran Malaysia tahun 2020. Okey, macam cikgu dulu kalau imbas baliklah SPM cikgu pada tahun tak ada sebutkan. Okey. So sama jugalah apa yang cikgu buat dulu pun sama, maksudnya kita orang kata apa, yang dulu cikgu boleh buat study group. Cikgu rasa study group ni salah satu tips yang terakhir lah bila kita nak menghadapi saat-saat peperiksaan ni kan, di mana kita boleh, bila kita lontarkan jawapan-jawapan bagi soalan-soalan tu pada kawan-kawan kita, kita kongsi. Kita kongsi, so di situ ilmu tu dia akan ingat. Kita boleh ingat ilmu tu daripada kita baca, lepas tu kita tak kongsi, kata tak naklah kongsi kan dan sebagainya. Macam Wani study group, tapi bagi Wani sendiri, Wani lebih suka untuk study seorang diri. Sebab ada pelajar yang dia suka ketenangan apabila belajar. Dan dia bercakap dengan diri sendiri. Ke sendiri, bukan dengan boyfriend ke? Sekolah perempuan tak ada boyfriend. Sekolah lain? Tak ada. Betul, macam Wani cakap tu, memang kita kena kenal diri kita macam mana cara belajar yang paling sesuai untuk kita ya. Jadi macam Sisi sendiri, kalau Wani suka sorang-sorang, Sisi memang suka study group, cikgu. Betul. Tapi mungkin sekarang ni
pada waktu PKP ni ialah kita jumpa kawan-kawan pun kat sekolah kan. Mengikuti SPM. Tetapi mungkin kat rumah sekarang ni semua dah ada gadget cikgu. Hello je. Kita boleh buat apa? Group video call. Group video call. Kalau cikgu tanya sendiri dekat putra-putra MTD sekarang ni pun, okey, kalau macam mana nak study di akhir, persiapan di akhir kan. So dia orang banyak kata, ma'am kita banyak guna soalan-soalan pasir, tengok pada soalan pasir, tengok dengan jawapan. Lepas tu kita buat soalan-soalan percubaan. Percubaan tahun-tahun negeri-negeri kan. So kita pun boleh revise kat situ. Dan satu lagi, berdampinglah anda dengan guru-guru anda. Okey, di situ di saat itu ketika ini guru-guru tu adalah insan yang paling penting. So kalau tak tahu jangan kata malam ni lah nak tanya, esok lah tanya kawan. Tidak. Terus je tanya cikgu-cikgu, di mana cikgu-cikgu ni bersedia menjawab pelbagai soalan lah. Alright. Okay. Baik, So cikgu. kita tengok persiapan akhir murid dekat sini. Kalau cikgu tengok dekat sini, okey, cikgu ada satu lah orang kata apa, tips untuk kita belajar di saat-saat akhir ni untuk kita ingat dengan cepat. Kalau contohnya macam soalan ni kan, ikatan kimia yang melibatkan pembentukan natrium klorida. Okey, dia ada huraian yang agak panjang kalau tengok dekat sini. Kan kita ada huraian dia. Okey, kalau boleh cikgu tekan. Okey. So satu lagi. Okey. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, cikgu selalu gunakan satu teknik iaitu mnemonik. Mnemonik ni maksudnya daripada huraian yang panjang tu, cikgu pendekkan dia. So di mana cikgu gunakan perkataan sudiptin ode. Okey, Sudiptin ode. Untuk apa tu cikgu? Senang nak ingat. So di mana susunan atur jawapan untuk nak terangkan tentang huraian pembentukan natrium klorida ni, kita mulakan dengan su. Apa itu su? Su maksudnya atom natrium tadi mempunyai susunan elektron. Okey, 281. Manakala atom klorin pula mempunyai susunan elektron 287. Maksudnya su tu kita dah gunakan untuk poin-poin yang pertama dan kedua. Maksudnya lepas tu kita bergerak pada deep pula. Apa itu deep? Atom natrium tadi menderma. Deep tu derma elektron mencapai susunan elektron atom yang stabil membentuk ion positif. IP tu adalah ion positif. Maksudnya bila dibagi penerangan mesti sehingga membentuk ion positif. Dengan calon SPM tu dia kata, cikgu, atom natrium menderma elektron mencapai susunan elektron oktet sahaja. So dia tak capai habis. So maksudnya melalui mnemonik sudip ni dia dapat. Okey, tin pula di mana atom klorin menerima satu elektron. Tin tu terimalah satu elektron menjadi IN tu apa? Sisi dengan Wani. Ion negatif. Yes, pandai. Ion negatif, ode tu adalah dia telah mencapai susunan oktet. Di itu adalah daya elektrostatik. Daya ni ada banyak, kadang-kadang dia keliru. Cikgu, daya van der Waals ke? Daya tu statik ke? So di sini cikgu dah permudahkan. Bila sebut je macam mana nak buat pembentukan yang sebatian kimia, putra-putra akan cakap sudiptin ode. Dia tak payah sebut semua ni. Nampak tak? Senang kan? Rasanya kalau kita singgah ke sekolah MTD tu rasanya semua pun akan Sudiptin ode. Inilah dia. So cikgu suka kalau kita kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar di luar sana yang mana rasa saat-saat ni rasa, cikgu saya nak study apa ni cikgu? Saya takut ni kan nak study apa? So jangan risau. Cikgu ada di sini untuk membantu anda. Itu dia. So ada lagi antaranya sudiptin ode. Kalau topik dalam kadar tindak balas tu, cikgu ada juga masukkan mnemonik sebab banyak ada huraian. Okey. Alright, seterusnya adalah teknik simbol. Cikgu suka guna teknik simbol dalam setengah persamaan kimia. Okey, kadang-kadang nak buat persamaan ni susah. Persamaan kimia, persamaan ni pula dia ada banyak. Ada setengah persamaan, ada persamaan ion. Okey, so yang ambil kimia memang tahulah bagaimana nak jawab melalui persamaan. So cikgu gunakan simbol love dengan heartbroken. Heartbroken. Heartbroken tu saya kan. Dia lebih dekat dengan kita lah. Sama ada yang pelajar ke, cikgu ke pun sama. Jadi kita lebih dekat. Simbol ni lah teknik ini. So kalau nak tahu banyak tentang teknik-teknik yang cikgu bagi ni, boleh pergi ke YouTube channel cikgu. Nisa Latif. Di situ cikgu ada senaraikan beberapa video-video untuk pembelajaran. Sekarang ni tak susah betul? Ya, betul. Tengok YouTube tak makan data banyak pun. So buka tekan je, ada banyak
Tapi cikgu bagilah teaser sikit pasal apa sebenarnya. Okey, teaser sikit lah. Cikgu bagi sikit lah. Okey, untuk simbol love dengan heartbroken ni, di mana kita tengok bagaimana kita nak buat persamaan. Persamaan setengah persamaan lah. Kita panggil persamaan setengah persamaan di mana elektron tu sendiri. Okey, dia nak didermakan ke ataupun dia nak menerima atom tu nak derma ke nak terima. So, kalau atom tu menerima elektron tu, dia apa? Adakah dia mencintai elektron itu? Mestilah dia mencintai. Menerima. Dia menerima kekasih hati dia. Begitu kan. So dia terima. So kat situ saja murid-murid boleh tuliskan persamaan tu. Elektron tu nak tulis kat sebelah anak panah ke sebelum kan. So boleh. Kalau macam heartbroken ni maksudnya apa? Dia tak sukalah. Dia dah putus. Maksudnya elektron tu kat mana? Dekat sebelah sana. Dekat sebelah arrow tu lah kalau kita boleh tunjukkan lah. Okey, so nak tahu dengan lebih banyak, tengok YouTube cikgu. Okey, rakan-rakan cikgu di Kuala Lumpur ni pun ada. Ramai yang upload dekat. Cikgu rasa bukannya Kuala Lumpur saja, ramai lagi di sekitar seluruh Malaysia. Betul. Cikgu-cikgu sekarang tengah bersungguh-sungguh menyediakan bahan-bahan PDPC untuk murid-murid semua. Jangan risau. Okey, seterusnya kita ada teknik simbol yang kedua. Iaitu gunakan bendera dan piramid. Dekat sini kita boleh pergi ataupun cover bagi topik jadual berkala. Jadual berkala tu periodic table. Yes. Nak sebut periodic table. Okey, jadual berkala di mana dia merujuk kepada saiz atom, kumpulan dan kala. So kalau contohnya kalau kita menuruni kumpulan satu, saiz dia akan semakin bertambah. Okey, bertambah maksudnya cikgu gunakan simbol piramid. Kenapa menuruni kumpulan satu, saiz atom semakin bertambah? Itu pun cikgu ada buat satu TikTok. Okey, untuk pelajar-pelajar tengok apakah reason ataupun jawapan bagi perkongsian ini. Okey, daripada you all buat TikTok ni okey, ataupun ni kan. So lebih baik kita tengok TikTok dalam PDPC pembelajaran lah. Okey, so antaranya contoh cikgu kata kat sini, jawapannya adalah apabila kita menuruni kumpulan, okey, bilangan petala semakin bertambah. Bilangan petala yang bagaimana? Tanda soal. Bilangan petala yang berisi elektron. So semakin bertambah. Yang hijau-hijau tu kaktus ke cikgu? Yang hijau-hijau tu kita andaikan macam elektron lah. Elektron. Macam tu kan. So dia menuruni kumpulan. Kalau yang sana pula bendera dia merujuk kepada apa? Saiz atom merentasi kala semakin kecil. So cikgu gambarkan dengan bendera. So kadang-kadang murid-murid ni dia banyak sangat masuk dalam ni kan saat-saat akhir ni dia tak ingat dah. Cikgu menuruni ke merentasi saiz dia kecil kan. So merentasi kala saiz dia kecil. So ingatlah bendera ni boleh ingat. Kenapa? Kenapa kalau merentasi kala saiz semakin mengecil? Kerana bilangan petala contohnya merentasi kala 3 kan. Okey, bilangan petala tu dia remain tetap sama. Bilangan petala dia sama. Cuma yang berbezanya adalah bilangan elektron semakin bertambah. Jadi daya tarikan di antara nukleus dengan elektron valence tu semakin kuat. Jadi dia tarik kuat means dia mengecut. Okey, atom tu akan semakin mengecut. Boleh? Boleh. So boleh tengok perkongsian yang cikgu bagi ni. Okey, ini antara yang cikgu cakap tadi itulah. Okey. So, ni TikTok yang cikgu cakap itulah. Okey, so daripada perkongsian video-video eksperimen yang cikgu buat dengan putra-putra MTD, so cikgu kongsikan dalam bentuk TikTok. Okey, so di situ ada lagu kan. Betul. Lagu-lagu pun macam catchy dan seronok kalau kita tengok kan, dengar kan. Ada lagu yang cikgu guna lagu apa? Alamak. Lagu. Ada pip semua lah. Itu berum. Nak buat malu kan. So kita aplikasi kat situ lah. Kadang-kadang boy ataupun putra-putera, mem jangan nari-nari tau. So kita gunalah aplikasi ni untuk tujuan pendidikan dan sebagainya kan. So boleh tengok memang sangat catchy. Lagipun eksperimen tu memang seronok lah. Tak lama pun kan. Boleh tengok dekat situ. Okay, so boleh follow TikTok cikgu @NishaLatif84. Lepas tu dekat sini pun cikgu ada buat kelas-kelas YouTube kan. Dekat YouTube. Okay, cikgu ada juga membawa masuk ataupun
ambil kesempatan mengajak putra-putra join sekali cikgu punya live di YouTube, kelas di YouTube ni. Sebab kita tak naklah kalau kita seorang je yang mengajar, kita jadi pandai. So bawa putra-putra. So di sini cikgu orang kata apa, walaupun kita mengalami pandemik COVID-19, so sebenarnya tak menghalang untuk kita teruskan pengajaran. Betul. Okey, di mana kita berada pun kita boleh. Ini adalah rakaman video YouTube cikgu di rumah masing-masing. Rumah masing-masing. Maksudnya kita boleh buat. Ya, betul. Jangan jadikan ianya satu alasan. Ya. Okey, so banyaklah. So boleh tengok dekat sini cikgu ada quick tips for chemistry. Okey, so boleh tengok Satu Malaysia cikgu open benda ni lah. Lepas ni cikgu jangan terkejut kalau tiba-tiba kat bawah tu Sisi Iman. Wah, dia tanya pasal chemistry. Ya, betul. Boleh Sisi. Kadang-kadang sampai ke peringkat universiti pun ada kadang-kadang pelajar-pelajar yang dia revise balik. Ya, betul. Ma'am, macam mana nak jawab soalan ni masa dia form 5 dulu kan dan sebagainya. So tak ada masalah. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, ini yang cikgu nak highlight kan. Okey, kepada guru-guru Kuala Lumpur, cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada 6 orang cikgu termasuk cikgu lah. Yang kami bersama-sama menghasilkan satu orang kata apa channel untuk program chemistry Zero to Pro. Di mana di sini cikgu bawakan guru-guru daripada Kuala Lumpur, guru cemerlang dan guru pakar untuk memberi sumbangan kepada murid-murid di luar sana. Okey, kami berganding bahu menghasilkan video YouTube untuk pelajar-pelajar yang mana yang terlepas belajar bersama guru-guru boleh layari ataupun boleh tengok pada pautan yang kami hasilkan di YouTube Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur MGC KL 2020. Kalau tengok kat sini ramai kan antara barisan guru-guru pakar. Ya, So betul. jangan kata kita tak boleh belajar di saat-saat begini. Kita boleh. Kita bersama-sama. orang Kita kata, ya. bersama-sama. Betul, Okey, cikgu. so gunalah kesempatan ini untuk kita terus mencapai kata apa A+ lah kalau boleh dalam subjek kimia. Okey, seterusnya adalah ni. Okey, kata-kata takhir cikgu. Yang bulat tidak datang bergolek. Yang apa orang kata? Yang pipih tidak datang melayang. Maksudnya apa? Kejayaan tu tidak datang tanpa usaha. Kena berusaha. Cikgu suka begitu. So, cikgu ucapkan selamat berjaya kepada calon-calon SPM tahun 2021. Awak boleh buat. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Tapi kita nak ingatkan kepada penonton di rumah lah ya. Kena sentiasa menjaga SOP. Kalau tiada keperluan untuk keluar dari rumah, janganlah keluar. Betul. Kita kena jaga diri kita sendiri dengan cara sentiasa cuci tangan, pakai pelitup muka dan kena jaga penjarakan sosial. Jadi kita nak tengok subjek apa lagi yang akan kita belajar dan dengan cikgu mana. Kena terus saksikan Road to Success SPM 2020. Bersama dengan saya Sisi Iman. Dan saya Wani Kerry. Bye. Jumpa lagi. Bye-bye.